Terima kasih rakan kita Wali Umul dan juga Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Auda. Selamat pagi kami ucapkan pada bis kita yang masih bersama kami di Rampai Pagi. Dan dari daerah Temburong juga Auda kami akan kongsikan bersama bis kita maklumat-maklumat semasa dari daerah ini ya. Baik, sebelum itu kita akan kongsikan terlebih dahulu keadaan cuaca di daerah Temburong. Alhamdulillah cerah sejak pagi ini. Apapun kita mengharapkan cuaca yang baik ini akan melancarkan lagi apa jua kegiatan ataupun urusan yang akan bis kita laksanakan ya. Baik Auda, ingin kita kongsikan di sini maklumat mengenai program cuti sekolah. Di mana sepanjang program cuti persekolahan ini, Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Temburong mengadakan beberapa aktiviti menarik secara dalam talian ya, di mana bis kita boleh melayari laman sesawang di BP Library Temburong, iaitu melalui Instagram mereka. Di sana bis kita boleh mengimbas kod QR dan juga melalui pautan yang tersedia ya, untuk menyertai aktiviti-aktiviti yang disediakan ini, antaranya seperti kata berlawan, beberapa kuis dan juga tunjuk cara ya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut lagi boleh menghubungi ke talian 5221 281 ataupun melayari Instagram DBP Library Temburong ataupun melalui laman fanpage mereka di Facebook Perpustakaan DBP Temburong ya. Baik, untuk seterusnya kita akan saksi bersama bahan yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita Siti Zawati. Untuk itu apa kata kita saksi bersama pendekatan rakan kita mengenai hobi fotografi mendatangkan rezeki. Kita saksi bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Auda, daerah Temburong adalah merupakan salah satu destinasi yang cukup menarik untuk kunjungan orang ramai, dan di tempat ini juga memberi ketenangan kepada salah seorang jurugambar. Walaupun jurugambar ini hanya sebagai hobi yang dilakukan apabila ada kelapangan dan setiap hujung minggu. Namun pernahkah terlintas di fikiran kita ni bagaimana jurugambar boleh sampai ke tahap kemahiran sedemikian? Bagaimana pula dengan kemahiran, tempoh yang diambil, kegagalan yang pernah dilalui sebelum mencapai status jurugambar. Pendekatan kami pada kali ini bersama dengan salah seorang belia yang menjadikan jurugambar sebagai hobi dan masa di waktu lapang. Kita ikuti bersama. Fotografi sebenarnya satu hobi yang sangat mahal. Apatah lagi bila kita mengetahui imbalan dari menjadi juru foto itu, pasti kita akan merasa teruja dengan bayaran dengan beribu ringgit dengan mengambil gambar. Elemen kehidupan dan kemanusiaan sering mendasari, di mana kedua-dua tema itu cukup dekat dengan jiwanya dan menarik untuk diterjemahkan melalui lens kamera. Walaupun ianya sekadar hobi, dilakukan ketika mempunyai waktu terluang dan dengan emosi yang tenang tanpa ada tekanan. Gambar-gambar yang diambil sekadar untuk kepuasan diri dan sebagai koleksi peribadi atau hanya tersimpan rapi di dalam komputer menjadikan minat semakin mendalam dalam bidang fotografi. Pengalaman menjadi seorang fotografer ini yang benarnya banyaklah. Memandangkan saya pun sudah berkecimpung dalam dunia fotografi ini lebih daripada 10 tahun. Sudah tentu ada manisnya, sudah tentu juga ada yang nyatanya yang pahitnya lah. Dan selain itu juga dalam masa 10 tahun itu tadi boleh juga membuat banyak kawan yang kita yang sama minat dengan kita ni dalam fotografi. Menjadi seorang juru gambar ini bukanlah mudah seperti mana yang orang lihat, seperti mana orang sangkakan. Pasal ia memerlukan
kreativiti kita ni, daya fikiran kita ni memvisualize macam mana gambar itu akan tani hasilkan seperti mana yang tani fikirkan lah sebelum ni. Tapi bukanlah ia semudah yang macam apa yang orang sangkakan itulah. Perkara yang perlu ada dalam diri seorang fotografer iaitu ilmu. Kalau ada ilmu, walaupun kita ni ada kamera yang mahal, pun gambar pun dijual menjadikan dijual tani ada kamera mahal, gambar itu terus lawa. Untuk mendapatkan satu gambar yang lawa, yang cantik, yang berkualiti, sekurang-kurangnya paling sedikit pun yang ada pada diri iaitu ilmu. Menurutnya lagi, apa yang mendorongnya dalam bidang fotografi ini walaupun hanya sekadar hobi sejak dari kecil lagi. Beliau juga mengongsikan sebelum melibatkan diri dalam bidang ini, beliau juga telah mengikuti beberapa kursus apabila mempunyai kelapangan waktu. Kalau saya untuk memanfaatkan masa untuk fotografi ini indah pulang terbatas masanya lah. Tapi masa tu lebih banyak terluang pada hari-hari kelapasan awam juga, sama ujung-ujung setiap ujung minggu. Dari sana juga kita ni boleh kita ni aplikasikan apa yang kita ni belajar dari rumah. Kalau untuk memilih tempat yang bersesuaian, biasanya ada beberapa orang selalunya lebih melihat satu tempat itu untuk kita ni meriki satu tempat itu dalam masa seminggu untuk melihat keadaan sama ada gambar di tempat itu sesuai lawak indah, sama pukul berapa sesuai untuk menggambar sesuatu tempat itulah. Ikut keadaan juga macam pagi ini, kalau tani lihat di belakangan ni Ambon kadang lagi nyata ni lebih lawa di pagi hari ataupun petang. Kalau di kawasan padi masa sunset, hampir-hampir jam maghrib itu kadang-kadang lebih lawat dia punya suasana. Jadinya dengan cara itu tani boleh menetapkan jam-jam sekian-sekian jamnya ni tani boleh datang gambar, lepas tu selebihnya kita ni usahakanlah dengan mengedit gambar lagi balik ke rumah. Bagi peminat baru dunia fotografi, sekiranya memilih bidang ini sebagai kerjaya, ia perlu ada portfolio yang menarik dan brand yourself. Hal ini kerana persaingan kini ramai dan sebagai orang baru, Auda perlu bijak. Nilai dan kualiti gambar yang menjadi ukuran asas kerana tidak dinafikan bidang ini dapat menjana pendapatan terutamanya dalam fotografi perkahwinan, tetapi harus diingat ia hadir dengan ilmu dan kemahiran.